tuan-tuan yang dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Sekejap kita start. Hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat yang ke-55 tuan-tuan. Silakan, silakan. Silakan tuan-tuan. Kalau siapa yang berjanji dengan grup WhatsApp ke apa ke untuk join kelas kita, boleh maklumkan kepada kawan-kawan untuk join kelas kita. Sekejap kita start insyaAllah. Silakan, silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan, silakan. Siapa yang berjanji dengan sahabat-sahabat untuk join kelas kita, boleh maklumkan pada kawan-kawan ni. Silakan. Tuan-tuan yang dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Silakan, silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan, silakan. Silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa yang belum share, tolong share di FB masing-masing tuan-tuan. Please, tolong saya share di FB masing-masing ya sebelum kita mula ni. Siapa yang belum yang belum join group, tuan-tuan follow lah. Yang belum follow, tolong follow. Silakan, silakan jemput masuk. Boleh, insyaAllah kita mulakan majlis dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Kemudian kita doa. Siapa yang belum share masih boleh share lagi insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-55 dari surah Yasin tuan-tuan. Ayat yang ke-55 dari surah Yasin, format dia mudah saja. Ini untuk pelajar yang baru join kita. Yang pertama kita akan bacakan ayat tu, tuan-tuan nak ikut boleh, ya, tuan-tuan nak tengok saja pun boleh, ya. Kemudian saya pastikan tuan-tuan faham makna terjemahan ayat tu, ya. Kemudian kita tengok apa mesej yang Allah Taala nak sampaikan pada kita ataupun penafsiran daripada ayat ni lah. So kita akan kait dengan ayat sebelum ke, kita akan kaitkan dengan ayat selepas tu ke. Kalau ada sebab nuzul kita akan cari apa penyebab dia dan sebagainya turunnya ayat tersebut, ya. So apa ni kemudian di ujung nanti baru kita akan bahaskan hal yang berkaitan dengan teknikal, ya, untuk ayat yang kita bahaskan pada hari inilah, ya. So tuan-tuan tengok, saya akan share dengan tuan-tuan. Yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, ada masalah sebab apa ni boleh share screen dengan saya. Ni ayat dia, sebentar. Ni ayat yang atas, inna ashabal jannati, saya besarkan sebentar, ya. Alright, saya baca tuan-tuan puan-puan simak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma, inna ashabal jannati al yawma fi syughulin fakihun, kata Allah, al yawma fi syughulin fakihun. Apa maksud dia, Okay, kita tengok apa terjemahan ayat ni. Sesungguhnya, ya, inna ashabal jannah, sesungguhnya ahli syurga. Ashabal jannati ni maknanya ahli syurga, penghuni ataupun ahli syurga, penghuni syurga itu al-yauma, pada hari ini, pada hari ini, pada hari itu, pada hari kiamat tu lah, fi syughulin fakihuna, berada di dalam kesibukan sebagai orang-orang yang bersenang lenang. Mereka berada dalam kesibukan sebagai orang yang sedang seronok dan gembira pada waktu tersebut. Ni Allah Ta'ala cerita pasal ahli syurga, tuan-tuan. Ahli syurga, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari kiamat tersebut, ya, selepas mereka selesai masalah hitung pahala dan dosa tu, dan mereka telah dimasukkan dalam syurga, jadi Allah menyebut pada hari ini mereka tu sibuk. Mereka sibuk sambil bersenang-senang dan bergembira. Ya, tuan-tuan. Mereka busy dengan apa tu, kesibukan mereka sambil seronoklah, sambil bersenang-senang. Sebenarnya apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita, tuan-tuan? Tuan-tuan fahamkan ayat ini? Sesungguhnya ahli syurga pada hari tersebut mereka sedang bersenang-senang. Mereka sedang bergembira dan mereka tengah sibuk, tengah busy. Busy apa? Tu yang kita nak bahaskan tentang itu yang kita nak bahaskan hari ini, tuan-tuan. Baik, apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan perkara ni? Apa mesej sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan? So saya rasa tuan-tuan semua boleh fahamlah. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengah cerita pasal syurga, kan? Tengah cerita pasal syurga. Jadi bila Allah cerita pasal syurga dalam Al-Quran, sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita? Mesej apa yang Allah Ta'ala nak bagi? Yang pertama sebenarnya Allah Ta'ala sedang menawarkan. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menawarkan kepada hamba-hamba dia yang mahu bersusah payah berusaha di dunia. Inilah tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, tuan-tuan. Kepada siapa? Kepada orang yang sanggup untuk susah sikit dekat dunia. Jadi nanti apa yang bakal mereka perolehi seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang syurga, tuan-tuan. So ini salah satu daripada ayat-ayat tersebut. Hamba-hamba yang Allah Ta'ala tawarkan ni, apa yang perlu mereka lakukan?
seperti mana yang semua orang tahu. Yang pertama, hamba-hamba yang sanggup menahan rasa mengantuk. Ni orang yang nak dapat seperti mana yang disebut oleh Allah Taala ni, antaranya kriteria ataupun karakter dia ialah mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka itu ialah ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah lah. Hamba-hamba Allah yang sanggup menahan rasa mengantuk semasa orang lain tidur lena. Dia sujud, dia memuji-muji Allah, dia rukuk, dia sujud, dia berdiri, dia sujud, dia rukuk, dia berdiri, dia sujud, dia rukuk, dia berdiri. Inilah dia tuan-tuan. Kat atas dunia dulu orang lain tidur, isteri dia tidur, anak-anak dia tidur, jiran tetangga dia tidur, dia bangun. Dia bangun, dia buat apa? Dia sujud, dia rukuk, dia sujud, dia rukuk, dia berdiri, dia sujud, dia rukuk, dia berdiri, dia memuji-muji Allah waktu orang lain tengah tidur. Allah Taala sebut alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman, kata Allah. Orang-orang ni yang Allah Ta'ala akan ambil dia iktiraf dia ni sebagai orang-orang yang menjadi hamba Allah, dan mereka akan dimasukkan dalam syurga insya-Allah dengan izin Allah. Alladzina yabituna li rabbihim, mereka bermalam-malaman untuk Allah. Kita bermalam-malaman untuk tidur kan, untuk diri kita sendirilah. Betul lah siang kita penat, tak ada masalah pun. Tuan-tuan tidur, tak ada problem pun, tidurlah. Memang malam Allah Ta'ala jadikan kita untuk tidur. Tapi orang-orang yang dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan janji yang pelbagai ni tuan-tuan. Jadi orang ni ulaika alladzina yabituna li rabbihim, mereka bermalam-malaman dengan Allah. Alladzina yabituna li rabbihim sujadan, mereka sujud, wa qiyaman, dan mereka berdiri, sujud, berdiri, sujud, berdiri. Inilah dia orang-orang yang akan mendapat janji-janji Allah berkenaan dengan syurga-syurga ni. Tuan-tuan tak nak ke? Cakap memang senang Ustaz. Try lah. Maknanya cakap tidak semudah kita melaksanakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia offer syurga ini kepada siapa tahu? Kepada hamba-hamba dia sanggup menahan lapar, menahan diri dari melakukan sesuatu yang halal dengan berpuasa tanpa diketahui oleh siapa. Hanya bersabar kerana Allah, tuan-tuan. Yang halal tahu kita sebenarnya, kalau puasa sunat ni tuan-tuan, benda-benda yang kita tahan diri itu sebenarnya kalau di luar puasa kita halal. Boleh buat je. Boleh makan, boleh minum kan. Tapi sengaja pada hari-hari yang dianjurkan kita berpuasa itu sengaja menahan diri. Semata-mata apa tuan-tuan? Semata-mata bersabar untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ni? Macam manalah Allah Taala tak sayang tuan-tuan? Macam manalah Allah Taala tak bagi ganjaran yang seperti mana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Allah punyalah sayang dengan kita. Walaupun amalan kita tu kalau banding dengan syurga tu tak setara mana pun. Syurga tu punya besarnya nikmat tu kan. Tapi tuan-tuan bayangkan tuan-tuan bayangkan punyalah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tuan-tuan. Dia nak tengok siapa yang bersabar berpuasa kerana dia. Sebab orang yang berpuasa ni tuan-tuan, orang lain tak tahu tau. Dia kalau macam orang solat, orang nampak dia solat, orang tahu dia solat. Kan orang berinfak, nampak dia infak, orang tahu dia berinfak. Tapi kalau orang puasa ni mana tahu? Puasa ni bukan amalan yang perlu kepada sujud, rukuk, melakukan sesuatu perbuatan. Duduk saja pun tak apa kan. Baring saja pun tak apa. Tapi puasa ni dia ialah proses kita menahan lapar daripada pagi sampai ke petang kan. Jadi yang tahu kita berpuasa ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengajar, antara cara untuk mengajar kita ikhlas beramal kerana Allah ialah kita berpuasa tanpa diketahui oleh orang lain. Itu dia. Isteri kita je tahu sebab dia yang masak kan. Kalau tak ada pun kalau kita belum kahwin ke bujang ke kan, kita seorang-seorang kita puasa. Jadi puasa tu sebenarnya antara cara menahan ataupun mengajar kita untuk teknik cara untuk yang ikhlas beribadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan tu saja tuan-tuan, orang-orang ni jenis orang yang istiqamah tuan-tuan. Orang istiqamah dalam perhambaan mereka. Sebab hanya orang istiqamah saja yang istiqamah dalam amalan mereka itulah yang orang-orang ni yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla pada syurga-syurga yang bakal mereka dapat nanti tuan-tuan. Macam apa tu Allah sebut dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbanallah tsumma istaqamu. Kemudian tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, oh Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian diistiqamah dengan janji dan ikrar tersebut. Dia ikrar Tuhan kami ialah Allah dan dia beristiqamah dalam ikrar mereka tersebut. Kemudian malaikat akan turun kepada mereka dan mengkhabarkan kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu. Kamu janganlah berasa takut dan kamu janganlah berasa sedih.
wa abshiru bil jannah. Ya, berilah kabar gembira ataupun kabar gembira untuk kamu dengan syurga. Berilah kabar gembira kepada mereka ya berkenaan dengan syurga yang kuntum tu'adun, yang telah kamu dijanjikan, untuk mendapatkannya maksudnya. Jadi orang yang istiqamah dalam ibadat mereka, bukan sekali buat je tuan-tuan tahu. Kalau kita nak dapat pada janji-janji Allah di tempat yang istimewa dalam syurga, kebun-kebun, taman-taman, ada orang yang tinggal di taman syurga tuan-tuan. Ada orang yang tinggal di syurga lah, syurga, tapi syurga ni tak ada sampai level taman. Ya, ada orang tinggal di taman syurga. Tuan-tuan taman syurga. Kalau macam tuan-tuan tinggal di kawasan perumahan, orang yang tinggal berhadapan dengan taman permainan, dia punya harga rumah lebih mahal. Betul tak? Harga rumah dia lebih mahal, RM15,000, RM20,000 daripada rumah yang belakang-belakang yang menghadap rumah lain kan. Jadi maknanya dalam syurga pun sebenarnya kaedahnya macam tu juga lebih kurang tuan-tuan. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala ambil dia letak di taman-taman syurga. Itu kita panggil syurga Firdaus dan sebagainya tuan-tuan. Jadi orang ni dijanjikan oleh Allah. So dia istiqamah dalam perhambaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi? Allah Ta'ala offer pada siapa tuan-tuan untuk dapatkan syurga-syurga ni? Iaitu hamba-hamba Allah yang membuangkan rasa cinta pada duit ringgit dia orang. Ya, dia orang membuang rasa sayang kepada wang ringgit dan menginfakkan kepada orang lain semata-mata kerana Allah, tuan-tuan. Ini juga orang-orang yang Allah Ta'ala offer, siapa yang nak buat, siapa yang sanggup. So offer Allah Ta'ala bagi infak. Dan kita infak dan kita lakukan semua amal ibadat tu tuan-tuan, sebenarnya Allah dah balas di dunia lagi. Tak sampai syurga pun Allah Ta'ala dah balas. Dan di syurga tu ialah balasan yang paling tinggi lah. Sebab apa Allah Ta'ala janji dalam ayat yang lain, siapa yang berinfak kepada orang lain, Allah Ta'ala akan ganti begitu begini dan sekian-sekian banyak dan berlipat ganda dan sebagainya, tuan-tuan kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok masa kamu infak tu, kamu sanggup tak keluarkan duit? Kamu sanggup tak keluarkan duit masa kamu nak infak? Duit lah, kita cerita duit lah tuan-tuan. Sebab banyak orang sayang duit ni, sayang duit. Tengok duit kau sayang ni kan. Jadi infak benda yang kita sayang tu ialah duit tu lah sebenarnya. Di samping benda-benda lain lah. Tapi yang nombor satu sekali duit. Orang cukup sayang dengan duit sebenarnya. Dia rasa kalau dia bagi duit, duit tu akan habis. Tapi sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bagi sebenarnya bukan habis. Sebenarnya Allah Taala akan tambah. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Jadi Allah Taala offer. Siapa yang sanggup infak? Siapa yang sanggup infak? Di dunia pun Allah Taala akan balas, dan di akhirat apatah lagi balasan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Jadi orang-orang ni sebenarnya ialah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa kita panggil diberikan balasan yang sangat mulia di syurga nanti, disebabkan oleh kesabaran mereka. Kesabaran dari sudut orang lain tidur dia mengantuk-ngantuk, dia sabar dengan mengantuk dia. Kemudian orang yang apa kita panggil, orang makan minum dia sabar dengan puasa dia kan. Lepas tu orang yang simpan duit kemudian dia sabar untuk merelakan duit tu diberikan kepada orang lain. Bersabar dengan janji Allah, bersabar dengan apa? Bersabar dengan perintah Allah. Dia sabar kerana Allah. Jadi orang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman, kata Allah kan. Orang-orang ni yujzaunal ghurfata bima sabaru. Allah Ta'ala membalas mereka dengan syurga bima sabaru, dengan apa yang telah mereka bersabar di atas dunia dulu. Wa yulaqauna fiha, dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka, mencampakkan kepada mereka di dalam syurga tersebut tahiyatan wa salaman, penghormatan dan keselamatan dalam syurga tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau tak ada terasa dekat dalam hati, saya pun tak tahu nak cakap sebenarnya. Tak nak ke kita masuk dalam syurga ni, tuan-tuan? So Allah menawarkan kepada mereka syurga, tuan-tuan. Allah menawarkan mereka syurga yang kenikmatan syurga tu tak pernah pun terbayang di mata dan tidak pernah didengari oleh telinga mereka. Tuan-tuan, dalam syurga ni kita tengok dalam hadis-hadis yang saya baca, tuan-tuan, kenikmatan dia tu sebenarnya kita tak dapat nak gambarkan. Bolehlah Allah Ta'ala ada benda-benda yang Allah Ta'ala cuba sesuaikan dengan tahap pemikiran manusia ni. Allah Ta'ala cuba samakan pisang dengan pisang di syurga, buah kurma dengan kurma di syurga, buah delima di syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni cuba dicuba gambarkan pada kita macam mana keadaan di syurga nanti, buah-buahannya, supaya mudah tuan-tuan tahu. Jadi Allah Ta'ala cerita pasal delima. Jadi okey, delima. Sebab kalau Allah Ta'ala sebut sesuatu yang kita tak pernah nampak, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Katalah saya ni sebut sesuatu yang tuan-tuan tak pernah tahu pun. Katalah saya dulu pernah duduk di Jerman ke di Pakistan ke di apa. Saya sebut satu perkataan dan tuan-tuan tak pernah dengar pun perkataan tu. Katalah apa
bagi satu contoh lah. Dulu masa saya ni, saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, saya rasa kebanyakan tuan-tuan mungkin tak pernah dengar. Mungkin ada sebahagian yang pernah dengar lah, sebahagian kecil, tapi kebanyakan tak pernah dengar. Katalah saya pernah kata, saya suka makanan yang bernama paluda. Contohnya paluda. Paluda. Tuan-tuan kata, paluda apa benda Ustaz paluda? Jadi tuan-tuan tak boleh nak bayang paluda tu apa. Tapi bila saya kata paluda ni makanan dekat Pakistan, dekat Karachi, dia kalau kat Malaysia ni bolehlah samakan lebih kurang macam air batu campur sebab dia campur ais, lepas tu dia, baru tuan-tuan boleh bayang, nampak? Tapi lain paluda tu dengan air batu campur tu lain. Jadi kalau tuan-tuan nak gambarkan lebih kurang macam itulah dalam syurga. Allah Ta'ala memberi satu persamaan, perumpamaan antara buah delima, ada sesuatu yang macam buah delima di dunia dulu. Jadi ada tuan-tuan akan dapat buah delima dalam syurga contohnya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu nak supaya kita ni sampaikan level pemikiran kita tuan-tuan. Jadi kita pun seronok. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal nanti ada bidadari dan sebagainya tuan-tuan. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tu nak bagi sampai level kita berfikir. Dan apa yang Allah Ta'ala janjikan dan Allah Ta'ala sediakan dekat syurga nanti dia jauh lebih cantik daripada apa yang kita boleh bayangkan dekat dalam dunia. Allah Ta'ala cerita pasal wanita cantik kan. Semua begitu begini, mata dia begitu begini. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita bayangkan siapa yang paling cantik kat atas dunia ni. Yang kita rasa cukup cantik kan. Jadi kita rasa itulah dia yang kita akan dapat di dalam syurga nanti. Sebenarnya tak tuan-tuan. Dia 99 kali ganda lebih cantik daripada apa yang kita mampu bayangkan. Jadi sebab tu Rasulullah kata tak pernah tengok oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga dan tak pernah terfikir oleh hati, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang didapati dalam syurga tersebut tuan-tuan. Allah gambarkan pada hari tersebut. Ini yang penting sekali, ini dalam konteks ayat tuan-tuan. So Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan ahli syurga ni, dia pada hari dia masuk dalam syurga tersebut dia sibuk tuan-tuan. Dia sibuk. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Dia sibuk pada hari tersebut tuan-tuan. Dia sibuk apa? Tuan-tuan bayangkan, sibuknya seseorang tu kalau dia masuk rumah baru dia yang cantik, yang baru siap, yang besar. Itu rumah di dunia tau. Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana dia ni masuk dalam syurga yang di dalamnya telah disediakan dengan 1001 kenikmatan, dengan pelayan-pelayan, hanya tunggu dia masuk. Macam mana dia tak sibuk pada hari tersebut? Aku nak yang ni, kau tengok yang ni, kau tengok yang ni, aku tengok yang tu. Kalau tuan-tuan tengok cerita P.Ramlee kan, semua tuan-tuan nak rasa, betul tak? Dengan makanan dia, ya, dengan apa kita panggil, tuan-tuan, dengan istana baru dia lah. Dia sibuk dengan istana baru dia, tuan-tuan. Dan istana baru dia ni, tuan-tuan, bukan macam istana dekat dalam dunia, tuan-tuan ni. Istana yang Allah Ta'ala sediakan pada orang yang masuk ke dalam syurga yang jenis Allah Ta'ala bagi gambaran ni, tuan-tuan ni. Jadi sedangkan orang yang paling kecil kenikmatan di dalam syurga pun 10 kali ganda daripada dunia dan seisinya ni tuan-tuan. Itu orang yang paling rendah sekali dia punya orang yang terakhir masuk dalam syurga tu, dia dapat 10 kali ganda daripada dunia ni. Cuba tuan-tuan bayangkan siapa dia, orang-orang yang berada di intermediate ke ataupun orang yang berada di yang lebih tinggi daripada orang yang pertama tadi tu, yang orang yang terakhir tuan-tuan. Jadi saya nak sebut istana mereka tu besar tuan-tuan, dan besarnya apa yang dimiliki oleh mereka ni tuan-tuan berganda-ganda berbanding dengan rumah kita di dunia, tuan-tuan tahu. Berbanding dengan dunia kita ni, tahu tak? Berbanding dengan dunia kita dengan pelayan-pelayan kita, cuba tuan-tuan bayangkan. Dan saya rasalah tuan-tuan, pada hari tersebut tuan-tuan, isteri kita pun dia bahagia je dengan syurga dia. Dia bahagia dengan syurga dia. Kalau kita tak ada pun okey je, tak ada masalah pun. Dia ada pelayan-pelayan dia. Kita ada pelayan-pelayan kita, mereka ada pelayan-pelayan mereka. Tapi kalau kita kita sepakat untuk sekali, okey, tak ada masalah. Allah Ta'ala tak kisah pun. Tapi orang perempuan yang beriman, yang taat pada suami dia di dunia kan, Allah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia jaga hukum hakam Allah, dia jaga puasa, solat dan sebagainya, dia taat pada suami dia ada syurga dia tuan dekat dunia. Dekat akhirat nanti dia ada syurga dia. Dan kalau tuan-tuan tak nak pun, dia tak heran pun, dia ada pelayan-pelayan ni. Macam tu. Kan ramai tuan-tuan tengok. Saya bagi tuan-tuan satu gambaran ni. Berapa ramai orang perempuan dekat atas dunia ni yang dia rasa, katalah dia kahwin, kemudian dia bercerai ataupun suami dia mati kan. Dan dia ada career dia, mungkin dia ada anak-anak dia ataupun dia ada rumah dia sendiri, dia ada gaji besar, dia ada kenderaan dia yang cantik kan. Dia tak perlu pun pada orang lain.
Dia tak perlu pada orang lain. Apa tu yang suami lah, dia tak perlu pada seorang suami untuk mendampingi dia. Dia rasa dah cukup dah. Jadi mungkin dekat dalam syurga pun keadaannya sama. Kalau dia seorang yang baik kan, dia mungkin dia tak perlu kan pada suami dia masa dia di dunia tu kan, tak ada masalah. So pada hari ni semua masing-masing akan sibuk dengan urusan masing-masing. Sebab apa? Sebab sibuk bukan sibuk dengan benda yang menyusahkan, atau sibuk dengan benda yang sangat menggembirakan. Bayangkan tuan-tuan dapat istana baru tuan-tuan pada hari tersebut yang besar dan cantik dan penuh dengan kenikmatan beserta dengan pelayan-pelayan tuan-tuan. Berkali-kali ganda lebih besar daripada bumi tempat kita semua kumpul, kita semua kongsi dulu ramai-ramai ni tuan-tuan. Dan dia dapat sebiji ataupun banyak biji dia punya sendiri. Dan mereka tengah sibuk dengan pakaian-pakaian syurga yang indah-indah tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah bayangkan pakaian syurga ni macam cerita zaman dulu-dulu tau, yang jubah panjang. Tak tuan-tuan tau. Tuan-tuan tak dapat bayangkan dalam dunia ni macam manalah pakaian-pakaian syurga tuan-tuan. Adalah Rasulullah pernah ceritakan bagaimana gambaran pakaian ahli syurga. Setiap pakaian tu tak pernah luntur, dan pakaian tu disediakan macam ada almari-almari yang sesuai dengan kehebatan syurga itu, dan setiap warna tu ada setiap fashion tu ada warna-warna dia. Wallahualam, nanti kita jumpa dalam syurga, nanti kita sembang kita boleh jumpa. Kita nak cerita sangat pun tak tahu setakat mana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada warna-warna yang kita tak pernah tengok pun dekat atas dunia, dan warna tersebut ada dalam syurga tuan-tuan. Lagi mereka sibuk dengan kebun, taman syurga. Jumlah pelayan-pelayan yang ramai melayani ahli syurga ni, dia seorang, dia dilayani oleh ramai pelayan tuan-tuan. Di kebun-kebun dia, di taman-taman tuan-tuan. Macam manalah kita tak seronok tuan-tuan. Mereka berada dalam kegembiraan yang tak pernah putus selepas daripada itu. Kalau macam atas dunia ni tuan-tuan, kalau kita kaya macam mana pun, senang macam mana pun, kalaupun kita akan kekal kekayaan tersebut, kita pun akan tua dan kita akan mati tuan-tuan. Betul tak? Jadi kalau dulunya masa kita muda-muda, mungkin perkara itu menjadi satu kegembiraan pada kita. Bila kita dah tua, kita pun dah bosan tuan-tuan. Bosan, ataupun kita pun tak rasa benda satu menyeronokkan pada kita lagi. Betul tuan-tuan? Jadi, tapi dalam syurga ni tuan-tuan tidak. Kita akan tahu yang pertama sekali, kegembiraan itu tidak akan putus selepas daripada itu. Kegembiraan tersebut tidak akan putus selepas daripada itu. Tak ada lepas ni ayah awak bankrupt ke, awak perniagaan awak jatuh ke, rumah tu dilelong ke, kat sana tak ada tuan-tuan. Kat sana tuan-tuan tak akan risau. Dan kegembiraan yang tuan-tuan dapat pada waktu tersebut tidak akan putus selepas daripada itu. Berterusan sampai bila? Tak ada hujung dia tuan-tuan. Mereka tidak lagi merasa bosan dan merasa maksudnya apa tahu? Maksudnya bosan itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bosan ni sebenarnya ialah satu yang Allah Taala kurniakan pada kita, bosan ni tuan-tuan. Bosan ni sebenarnya satu nikmat tau. Kalau orang tu dia minum arak ataupun dia berzina, lama-lama dia bosan tau. Jadi bosan tu satu nikmat lah. Bila dia bosan, kan orang kafir kan banyak. Minum todi, minum arak daripada muda, berzina daripada muda. Sampai satu masa dia rasa benda tu membosankan dia. Baru dia pergi cari agama. Jadi bosan tu sebenarnya satu rahmat juga. Dan bosan di syurga, Allah Ta'ala dah tarik. Tak ada bosan dah. Jadi pada waktu itu kita akan merasa kenikmatan tu selama-lamanya tuan-tuan. Dan setiap kali kita menikmati tu, kita akan menikmati seolah-olah kali pertama kita menikmati perkara tersebut. Kan kalau kita mula-mula nikmati perkara tu dengan kali yang ke-100, tentulah berbeza di dunia kan. Dalam syurga tuan-tuan, seolah-olah setiap kali adalah hari yang pertama, setiap kali adalah kali yang pertama kita merasai nikmat tersebut. Dan ahli syurga juga sedar bahawasanya nikmat tersebut tak akan berakhir sampai bila-bila. So mereka begitu sibuk dengan nikmat tersebut sampai lupa pada apa tahu? Dia lupa, kan sibuk kan dalam ayat tu kan. Sampai lupa pada orang yang disiksa dalam neraka. Hari tu kita dah tak sibuk dah tuan-tuan tahu. Kat sini kan kita sibuk, ajaklah saya. Nanti kalau tuan-tuan tengok saya tak ada, nanti tuan-tuan pun panggillah saya, carilah saya Ustaz Nasar kan. Itu sekarang ni saya cakap tuan-tuan tahu. Tapi bila tuan-tuan dah masuk dalam syurga tu nanti, tuan-tuan dah sibuk dengan kebun syurga tuan-tuan, tuan-tuan dah sibuk dah dengan pangeran-pangeran makcik-makcik dengan pangeran-pangeran syurga dia, pakcik-pakcik semua dengan bidadari-bidadari syurga dia kan. Jadi pada waktu tu entah ingat entah tidak lagi saya tuan-tuan nak cari Ustaz Nasar, entah cari entah tidak, tak terdetik pun jangan katakan saya tuan-tuan, mak bapak tuan-tuan pun tuan-tuan tak ingat nanti. Adik-beradik tuan-tuan pun tuan-tuan tak ingat bila tuan-tuan dah masuk syurga. Jadi tuan-tuan lupa sebenarnya ada orang tengah kena siksa dalam api neraka.
Ya, walaupun kerabat dekat ke apa, kita pun dah tak kisah dah pasal dia sebab seronok sangat dengan apa yang sedang kita lalui. Ya. So ahli syurga ni tuan-tuan, dia beza dengan orang yang masuk syurga. Dalam konteks saya ni ashabul jannah kan. Ashabul jannah ni sebenarnya ialah ahli syurga tuan-tuan. Ahli syurga ni dia beza dengan orang yang masuk syurga selepas dia diseksa dalam neraka. Tuan-tuan jangan samakan tau. Ahli syurga ni seolah-olah macam Allah Ta'ala dah siapkan syurga, ada pintu, kat luar pintu tu nama dia. Lebih kurang macam dia punya analogi. Ada nama dia kat luar, tunggu dia masuk je. Macam tuan-tuan buat rumah tu rumah tuan-tuan dan benda tu telah pun siap, barang-barang perabot semua dah masuk, tunggu tuan-tuan masuk je gitu. Tapi kalau orang-orang yang masuk neraka dulu, tu lain tuan-tuan. Itu dia ada perbezaan. Orang masuk syurga ni dia ada level-level dia. Bukan semuanya, bukan semua orang yang masuk syurga dalam kenikmatan yang sama tuan-tuan. Dia ada level-level dia. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan perkara tersebut tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ni yang terakhir, sebenarnya orang yang masuk syurga ni tuan-tuan, sebenarnya dia telah pun mendapat syurga, dia telah dapat nikmat syurga dekat dalam dunia dulu sebenarnya. Ini kalau ikut pandangan daripada para ulama tuan-tuan, orang yang masuk syurga, orang dapat kenikmatan syurga ni sebenarnya dia telah pun diberi kenikmatan dalam dunia dahulu. Ya, tuan-tuan pernah jumpa kan orang yang apa pun kondisi kewangan dia, kondisi kesihatan dia, keadaan dia, dia sentiasa bahagia dalam kedekatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kita panggil bahagia. Bahagia ni sebenarnya dekat hati tuan-tuan. Bahagia tu bukan letak pada kenderaan yang kita pakai, bukan letak kepada anak-anak, bukan letak pada suami, bukan letak pada rumah besar. Sebab ada orang rumah besar pun tak bahagia juga. Ada orang ada anak-anak jadi musibah pada dia. Ada orang ada suami itulah yang merosakkan ataupun yang menjadi musibah pada dia. Orang ada isteri yang jadi musibah pada dia kan. Jadi sebenarnya kebahagiaan tu bukannya letak di luar tau. Ya, so apa yang digambarkan oleh Rasulullah, bahagia tu letaknya di sini, letaknya di hati tuan-tuan. Ya, letaknya di hati. Jadi orang yang masuk syurga tu sebenarnya hati dia bahagia masih hidup dalam dunia. Dia sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk dia, dia berusaha sedaya mungkin, kemudian dia redha dengan pemberian Allah. Jadi tak kira apa kondisi kewangan, kesihatan, keadaan dia sentiasa bahagia dengan kedekatan dia kepada Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. So mereka itulah ahli syurga. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang tak pernah bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, sentiasa komplain hidup dia tak cukup, tak ada, Allah bagi dia kenikmatan pun dia tak rasa tuan-tuan. Allah bagi dia macam-macam pun dia tak rasa. Dia lebih kepada sibuk dengan benda yang dia tak dapat, benda yang dia tak rasa. So orang jenis ni tuan-tuan ada masalah sikit. Bila orang lain dapat sesuatu yang baik pada dia, ataupun orang lain dia rasa orang tu ada dapat kenikmatan, padahal sama je. Apa yang orang tu dapat dia pun dapat juga kan, tapi dia tak rasa. Satu benda yang orang tu dapat lebih dari dia, yang tu yang dia okey. Kelebihan yang ada pada dia tak nak cerita tuan-tuan. Jadi orang ni dia akan ada masalah nanti. Jadi macam mana dia nak berhadapan dengan Allah, dia akan lalui benda-benda yang mungkin dia akan menyesal nanti tuan-tuan. So saya nak sebut lagi sekali, orang yang masuk syurga Allah Azza wa Jalla sebenarnya dalam syurga pun dia dah dapat kebahagiaan tuan-tuan. So tuan-tuan cuba kejar kebahagiaan tersebut. So kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam hal yang berkaitan dengan teknikal dalam konteks ayat 55 ini tuan-tuan ya. Okey, inna kalimat yang pertama ialah inna. Nanti saya terjemahkan sekali lagi untuk mudahkan kita semua. Untuk mudahkan tuan-tuan ingat semula Okey. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli syurga itu pada hari tersebut di dalam kesibukan sebagai orang-orang yang bersenang lenang dan gembira. Ahli syurga pada hari tersebut dia sibuk dan dia happy-happy. Itulah maksud dia. Okey, kalimat yang pertama ialah inna. Sesungguhnya. Ini adalah kalimat sendi, kalimat haraf tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan jumpa kalimat haraf, tuan-tuan kena tahu apa gelaran dan fungsi dia. So inna ini kalau kita tengok dalam pengajian kita peringkat yang kedua Okay, apa gelaran dia inna Tengok dia ada 10 jenis saya bawa kat sini. Dia termasuk dalam kelompok haraf penegasan ni, haraf taukid kita panggil. Dalam istilah teknikal nahwu, haraf penegasan ni ialah haraf taukid, nampak inna. Kan sesungguhnya So fungsi haraf taukid apa? Taukid lah, menegaskan lah. So dalam konteks saya ini, fungsi inna ini dia menegaskan ayat selepas ni. Sesungguhnya. Kan beza kalimat yang pakai sesungguhnya dengan tak pakai sesungguhnya. Apa beza dia? Tuan-tuan tengok
Katalah saya sebut pada tuan-tuan, saya dulu seorang komando, saya dulu seorang tentera contohnya kan. Jadi tuan-tuan nak percaya, percaya, tak nak percaya sudah. Tapi kalau saya kata sesungguhnya saya ini seorang tentera dulu. Jadi bila pakai sesungguhnya, automatik tuan-tuan tahu saya ini bersungguh-sungguh bercakap. Nak suruh tuan-tuan betul-betul percaya. Tu beza antara ayat-ayat ataupun rangkap-rangkap yang pakai haraf taukid dengan haraf yang tidak menggunakan haraf taukid. So dalam konteks ini Allah gunakan haraf taukid sesungguhnya tersebut tuan-tuan. So maknanya Allah Ta'ala nak tekankan kat sini, sesungguhnya ahli syurga itu pada hari tersebut. Sesungguhnya okay, ashabal jannati, ashabal jannati ni dua isim berpasangan tuan-tuan. Dia adalah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, ini mudhaf dia mudhafun ilaih. Apa makna mudhaf mudhafun ilaih tuan-tuan? Mudhaf mudhafun ilaih ni ialah dua isim berpasangan tau. Dia termasuk dalam kelompok dua isim berpasangan. Okey, tuan-tuan dengar dulu ya. Dia ada dua jenis dua isim berpasangan ni tuan-tuan. Pasangan yang pertama yang tuan-tuan jumpa tadilah mudhaf dan mudhafun ilaih. Pasangan yang kedua ialah pasangan zat dan sifat. Pasangan zat dan sifat. Apa beza dia? Dan apa maksud dia dan apa kegunaan dia? Tuan-tuan dengar dulu ya. Dalam teknikal pengajian bahasa Arab yang lama tuan-tuan, kedua-dua jenis ni diletakkan dalam dua bab yang berasingan tuan-tuan. Tapi dalam sistem Al-Furqan ini kita gabungkan dia dalam satu bab dan kita bagi dia satu nama baru. Bab tersebut namanya ialah dua isim berpasangan. Itu nama bab tu tau. Jadi saya jelaskan dua isim berpasangan ni sebenarnya ada dua jenis. Jenis yang pertama ialah jenis pasangan sandar menyandar saja. Itu mudhaf mudhafun ilaih, sandar menyandar. Dan jenis yang kedua bukan sandar menyandar tau. Dia ni memang melekat. Dia ni pasangan zat dan sifat dia. Dia memang melekat. Yang kedua tu dia tak melekat, dia berpisah tapi dia masih lagi dua isim berpasangan. Apa beza dia? Okay, saya bagi tuan-tuan satu contoh tau. Katalah Ahmad dia cuci baju sekolah dengan Ahmad dia cuci baju cantik. Jadi baju sekolah dengan baju cantik ni dua isim berpasangan dan dua isim berpasangan ni mesti kena ada dekat dalam rangkap tuan-tuan tahu. Dengar dulu Ahmad dia cuci baju sekolah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Ahmad dia cuci baju cantik. Jadi Ahmad ni dia cuci baju tuan-tuan tahu. Dia cuci baju. Ayat yang pertama Ahmad dia cuci baju sekolah, ayat yang kedua Ahmad dia cuci baju cantik. Dalam bahasa Melayu, baju sekolah dengan baju cantik ni tuan-tuan tak kira pun. Itu Ahmad cuci baju sekolah, baju cantik tak ada masalah. Tapi dalam bahasa Arab, dari segi teknikal bahasa lah, dari segi teknikal bahasa, tuan-tuan rasa dia cuci baju sekolah, dia cuci baju cantik sama je ayat ni Ustaz. Dia cuci, satu cuci baju sekolah kan, satu cuci baju cantik, dari segi bahasa sama saja. Tapi dalam bahasa Arab, baju sekolah dengan baju cantik ni tuan-tuan, dia ada dua perkara pembahasan tentang bahasa yang berbeza. Baju sekolah itu pasangan sandar menyandar, sedangkan baju cantik itu ialah pasangan zat dan sifat. Apa maksud dia tuan-tuan dengar Pasangan sandar menyandar ni tuan-tuan, dia bukan zat dan sifat. Zat dan sifat nanti saya cerita zat dan sifat dulu supaya tuan-tuan boleh faham apa maksud sandar menyandar. Okay, zat dan sifat ni ialah kalimat yang kedua tu merupakan sifat kepada kalimat yang pertama tu, baju cantik. Cantik tu, baju cantik kan, kalimat pertama baju, kalimat kedua cantik. Jadi cantik tu sifat kepada baju tu. Itu pasangan zat dan sifat. Ataupun Ahmad dia cuci baju buruk, Ahmad dia cuci baju hitam, Ahmad dia cuci baju lama, Ahmad dia cuci baju baru. Jadi baru, cantik, buruk itu semua sifat kepada baju tu. Tapi kalau contoh yang pertama tadi, Ahmad dia cuci baju sekolah, sekolah bukan sifat tuan-tuan. Sifatnya apa? Cantik, buruk, besar, kecil, sempit itu adalah kalimat-kalimat sifat. Tapi kalau sekolah itu bukan zat dan sifat. Baju sekolah itu pasangan sandar menyandar aja, ataupun Ahmad dia cuci baju adik. Baju adik So adik itu bukan sifat adik. Tu sebab tu adik dengan baju tu dia ialah pasangan sandar menyandar. Atau Ahmad dia cuci baju kerja, Ahmad dia cuci baju sukan, kerja, adik, sekolah. Itu semua bukan kalimat-kalimat yang membawa maksud sifat sesuatu. Yang membawa maksud sifat sesuatu ini ialah macam dia cuci baju cantik, dia cuci baju buruk, dia cuci baju baru. Itu semua pasangan zat dan sifat. Okey, ashabul jannah ini juga termasuk dalam dua isim berpasangan dan dia pasangan apa? Dia adalah pasangan sandar menyandar. Sandar menyandar ni kita sebut sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya tuan-tuan Okay, nanti kalau kita jumpa pasangan zat sifat nanti kita bincang balik. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini So ashabul jannati ni tuan-tuan. Okey, dua isim berpasangan dia selalu akan berada di pangkat yang kedua. Okey, apa pangkat yang pertama? Kenapa dia baris atas Ustaz? Okey, sekarang ni tuan-tuan tengok, ni dua isim berpasangan kan? Jadi ini kalimat pertama ni kalimat yang kedua kan. So kalimat yang kedua ni kita panggil dia mudhafun ilaih. Ini mudhaf dia, ni mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih ataupun dua isim berpasangan ni itu pangkat yang kedua tuan-tuan. Pangkat yang pertama apa? Pangkat yang pertama yang itu kita akan bahaskan sekarang Okey, ashabah ini merupakan kalimat isim. Dia merupakan kalimat isim
Okey, tanda isim dia mana? Tanda isim dia tak ada kat sini. Dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin di hujung, ya, dan dia tak ada baris bawah di hujung. Jadi tuan-tuan tahu macam mana? Dia ni merupakan isim dari segi makna. Ahli, penghuni, penghuni, ahli. Itu menunjukkan dia ialah kalimat isim. Dari segi makna dia kita tahu. Sebab kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang pertama, kita jelaskan pada tuan-tuan, ini memang tanda-tanda isim. Selain daripada tanda-tanda teknikal ni, makna juga memainkan peranan, nampak? Jadi ashabah tu tuan-tuan tahu dia merupakan kalimat isim melalui makna dia, tuan-tuan. Okey, sekarang ni persoalan dia. Pada pelajaran peringkat kedua, ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Jawapannya ni ialah isim biasa. Jadi kalau isim biasa, maknanya kalimat ini boleh dibaca dengan ashabi juga, boleh dibaca dengan ashabu juga. Tapi di sini kita baca ashabah lah. Okey, sekarang ni persoalan kita pada peringkat yang ketiga. Okey, kenapa kita baca ashabah? Kenapa Ustaz tak nak baca ashabu atau ashabi? Okey, jawapannya ialah kerana ini merupakan subjek kepada inna ini. Ini merupakan subjek kepada inna. Tengok pelajaran peringkat ketiga, saya jelaskan pada tuan-tuan ya. Okey, sekarang ni isim kan. Tu kita kata isim, dia ada dua jenis, satu isim yang mabni, isim yang mu'rab. So, ashabah tu kita kata isim biasa, isim mu'rab Okey, sekarang ni tuan-tuan dia isim biasa, jadi dia boleh berubah ashabu boleh, ashabah boleh dengan ashabi pun boleh. Tapi kita baca di ashabah. Kita baca di ashabah, kotak nombor 2 ni nanti saya besarkan bagi tuan-tuan nampak Dia dalam kotak yang nombor 2 sebab kita baca ashabah, bukan ashabu, bukan ashabi, dia ashabah Jadi ashabah ni maknanya kalimat itu sedang berpangkat mansub. Nanti kita bahas tentang pangkat Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan nampak dia ashabah, maknanya dia sedang berpangkat mansub Okey, tanda mansub dia apa? Tanda mansub dia itulah baris atas yang tuan-tuan nampak tu. Sebab tu kita kata dia mansub, pangkat dia mansub. Sebab apa? Sebab tuan-tuan nampak tanda dia baris atas. Okey, sekarang ni penyebab dia apa? Penyebab dia kerana dia adalah dia merupakan subjek kepada inna nombor 2 nampak. Subjek inna. Subjek kepada inna. Apa makna subjek inna? Nanti kita akan bahaskan dengan lebih terperinci. Tapi bila ada kalimat sesungguhnya je tuan-tuan nampak, dia mesti nak subjek dengan khabar. Sesungguhnya Allah Maha Besar. Subjek kepada sesungguhnya ialah Allah. Khabar di mana? Khabar di Maha Besar. Itu kita panggil subjek dan khabar kepada inna. So ni subjek kepada inna, sebab tu dia dapat pangkat baris, dia dapat pangkat mansub ataupun dapat baris atas. So al-jannati ni dia baris bawah kerana dia merupakan, ini ashabal jannati, ashabah ni selain daripada dia menjadi subjek kepada inna, dia juga menjadi dia kan sana menyandarkan mudhaf mudhafun ilaih kan. Dia juga menjadikan mudhaf. Dia juga merupakan mudhaf kepada jannati ni. Tuan-tuan, so mudhaf tu di pangkat yang kedua. Pangkat yang pertama ialah subjek kepada inna. Okay, al-jannati dia baris di isim, dia baris bawah kerana dia mudhafun ilaih. Ni mudhaf dia, ni mudhafun ilaih. Al-yauma kalimat isim, tanda isim dia alif lam. Ini adalah kalimat isim zaraf. Zaraf ni zaraf masa lah, zaraf waktu. Nanti kita bahas kemudian kalau kita jumpa lagi. Fi ni haraf jar. Syughulin ni ialah kalimat isim. Tanda isim dia tanwin dan baris bawah. Kenapa dia dapat baris bawah? Kenapa tak baca syughulun Ustaz? Kenapa tak baca syughulan? Kerana sebelumnya ada haraf jar. Nanti kita bahas lagi perkara ini. Hari ini kita bahas banyak tentang dua isim berpasangan. So yang lain-lain ni kita kemudiankan kan. Okay, fakihuna. Fakihuna sebenarnya dia ni adalah khabar kepada inna, sebab tu dia berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah waw nun, waw ni. Sebab apa? Sebab dia merupakan jamak muzakkar salim. Itu juga nanti kita bahaskan pada lain-lain pertemuan tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Tolong share. Tolong saya share supaya ramai dapat manfaat daripada program kita insya-Allah kalau siapa yang belum follow, tolong follow kita punya FB supaya mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification setiap kali kita nak bersiaran insya-Allah So terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.